guys, welcome back to my channel. Keris. Keris adalah senjata di alam Melayu ataupun Nusantara yang sangat famous. Tetapi korang pernah terfikir tak kenapa keris tu bengkang-bengkok? Kenapa dia tak straight je, dia lurus je? Kan senang, macam samurai, macam pedang-pedang lain, straight je. Ke ada benda yang korang tak tahu? Tanpa kita buang masa, jom. Sebenarnya, keris merupakan senjata pendek Austronesia yang digunakan untuk mempertahankan diri sendiri serta alat kebesaran diraja. Dan ia dianggap unik bagi masyarakat Melayu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan dan Brunei. Saya yakin ramai yang tahu apa itu keris. Tapi, adakah korang tahu dari mana asalnya keris itu datang? Banyak betul pendapat tentang asal-usul keris ni. Ada yang kata ia berasal daripada India dan ada juga yang kata ia diilhamkan dari senjata Vietnam. Tapi, bukti penemuan awal keris ni dijumpai di Candi Borobudur dan Prambanan yang berusia seawal tahun 600 sebelum Masihi. Mengikut dokumentari daripada Discovery Network, logam yang menghasilkan keris pertama adalah dibuat daripada lava gunung berapi. Ada pula yang kata keris dulu-dulu diperbuat daripada batu meteor yang jatuh dari langit. Ada pendapat yang mengatakan keris ni berasal daripada perkataan Jawa iaitu ngeris yang bermaksud menikam atau menusuk. Di Muzium Adat Istana Johor kat Kelantan mengatakan huruf Jawi dalam perkataan keris, kaf, ra, ya dan sin mempunyai maksud tersendiri iaitu pertahanan rakyat yang sepadu, kekuatan raja yang sejati, keamanan rakyat yang sejahtera, kemuliaan raja yang susila, kebanggaan rakyat yang setia dan kuasa raja yang sejagat. Sebelum saya menjawab soalan itu, kita perlu kenal satu persatu bahagian pada keris tu dulu. Keris ni punyalah kompleks. Celah dan ceruk dia ada nama khas dia sendiri. Tapi kat sini saya ringkaskan kepada 3 bahagian dahulu, iaitu hulu keris. Reka bentuk di hulu keris ini menggambarkan kekuatan dan kekuasaan senjata itu sendiri dan ia biasanya diperbuat daripada perdu atau tujang kayu. Tapi ada juga yang diperbuat daripada gading gajah, tanduk binatang, gigi ikan paus, emas, perak dan besi. Keris ada bisa dan penawar. Contohnya, hulu keris daripada kayu penawar hitam boleh menyembuhkan bisa dan menghentikan darah akibat tikaman. Pendongkok keris. Ia juga turut dikenali sebagai dongkok, dulang-dulang keris dan memendak. Ia merupakan sebentuk cincin yang dipasang di bahagian pangkal hulu keris sebagai perhiasan dan pembahagi antara hulu dan mata keris. Korang boleh tengok berapa banyak jenis-jenis dongkok yang ada dekat sini. Bilah keris. Okey, bagi korang yang tertanya-tanya kenapa bilah keris bengkang-bengkok, ada yang kata keris ni bukannya untuk memotong macam pisau atau pedang, tapi untuk menikam. Ada juga yang kata alur dia ibarat ular yang hendak menyerang. Tapi sebenarnya bilah keris ni banyak je yang jenis lurus. Yang beralun tadi pula dipanggil sebagai lock. Bilangan lock yang terdapat kat keris selalunya ganjil kerana ia dikatakan dipadankan dengan ciri-ciri keislaman seperti rukun Islam ada 5, bilangan keliling tawaf wakaf ada 7, rukun sembahyang 13 dan jumlah sembahyang 5 waktu adalah 17.
Dan kesemua nama ni adalah ganjil. Tapi ada juga yang berpendapat bilangan log keris yang ganjil itu menggambarkan ia tidak sempurna, kerana yang sempurna itu hanya Allah sahaja. Log keris yang genap bilangannya adalah bila keris terakhir dibuat empu, untuk menggambarkan ia tidak mahu lagi membuat keris dan memastikan ia keris terbaik dihasilkan. Keris merupakan kedaulatan dan kebesaran Melayu dan selalu digunakan dalam adat istiadat diraja. Keris panjang diraja merupakan alat kebesaran negara paling utama dalam istiadat pertabalan. Untuk pengetahuan korang, hulu hingga ke sarung keris panjang diraja ini, kat sampirnya ada lambang kerajaan, persekutuan serta lambang 11 negeri-negeri tanah Melayu, dan ia hanya boleh dibawa oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam istiadat-istiadat tertentu je. Jika keris panjang diraja ni menjadi lambang kebesaran dan kekuatan, macam mana pula dengan keris yang paling legend sepanjang zaman, iaitu keris Taming Sari. Keris yang paling masyhur adalah keris Taming Sari. Malah penghasilan keris Taming Sari ni dikatakan diperbuat daripada 21 jenis logam. Kalau korang masih ingat lagi, Hang Tuah telah difitnah oleh musuhnya dan tanpa usul periksa, Sultan Mansur Shah menjatuhkan hukuman terhadap Hang Tuah. Keris Taming Sari miliknya itu diserahkan kepada Sultan. Lalu Sultan pun menyerahkan Taming Sari itu kepada Hang Jebat. Tapi bila Hang Jebat dapat tahu yang Hang Tuah telah dihukum oleh Sultan, Hang Jebat ni pun mengamuk di istana. Sampailah Sultan tu sendiri melarikan diri untuk selamatkan nyawanya. Tak lama lepas tu, Sultan pun diberitahu yang Hang Tuah masih hidup. Lalu menitahkan Hang Tuah untuk membunuh Hang Jebat dan ambil semula keris Taming Sari itu. Demi ketaatan kepada Sultan, Tuah pun menurut perintah membunuh Jebat, sahabat karibnya sendiri. Keris Taming Sari ada tersimpan rapi kat Istana Iskandariah, Kuala Kangsar, Perak. Ia disimpan bersama 26 alat kebesaran Perak yang lain di dalam sebuah peti besi khas di Istana Iskandariah. Lagipun, keris berkenaan sudah menjadi hak Kesultanan Perak yang sah sejak tahun 1528 selepas diwariskan Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah I, kepada Sultan Perak pertama iaitu Sultan Muzaffar Shah. Ada yang kata keris Taming Sari ini mempunyai kuasa. Betul ke? Terdapat beberapa kepercayaan bahawa keris Taming Sari mempunyai kuasa atau mempunyai semangatnya yang tersendiri. Malah, jika mengikut amalan Melayu tradisional, ia perlu diasap terutama pada malam Jumaat. Kalau korang nak tahu, orang Melayu dulu-dulu ataupun sekarang buat macam tu untuk mengelakkan keris tu daripada berkarat. Bukannya panggil roh ke, panggil hantu ke, panggil apa-apa ke untuk masuk ke dalam keris tu. Dia tak ada. Dia memang untuk tak nak bagi karat. Okey? Asalkan ada limau, asalkan ada kain kuning, asalkan ada asap, kemenyan, semua tu yang korang tahu adalah hantu. Panggil hantu lah, bomoh lah dan sebagainya. Sebenarnya kalau korang tahu, limau tu adalah asid untuk menanggalkan kotor ataupun hanya darah, semua tu. Lepas tu bila kita dah basuh, barulah kita asapkan dengan asap kemenyan. Ianya bertujuan untuk tahan dari karat. Kebanyakan generasi muda sekarang memang sangat takut dengan keris tu. Yelah, sebab keris tu boleh berdiri lah, apalah. Kalau korang nak tahu, keris tu boleh berdiri pun sebab orang yang buat tu ataupun empu tu, dia sangat-sangat pro tentang buat keris tu. Dan ini juga termasuk dalam kebijakan orang Melayu dulu. Yang korang tak tahu, yang korang anggap semuanya adalah jin, syaitan semuanya. Menurut Darus Syifa, sebagai umat Islam, janganlah kita terlalu taksub dengan kesaktian sesuatu benda itu. Seperti keris, sehingga kita terlalu kagum dengan kuasa sakti yang kononnya terdapat pada keris itu sendiri, kerana ia merupakan kerja jin dan syaitan yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Ini akan menjerumuskan orang ramai dalam kesyirikan kerana mempercayai terdapat makhluk yang lebih berkuasa selain Allah.
Jelas berdasarkan apa yang kita tahu, keris bukan sahaja berfungsi sebagai alat mempertahankan diri untuk digunakan dalam pertarungan semata. Malah ia menjadi warisan masyarakat Melayu sejak berabad-abad yang lalu. Walaupun secara nyata kita tidak lagi menggunakan keris pada masa kini, namun kita haruslah mengekalkan tradisi kita dan meneruskan warisan yang telah lama diturunkan secara turun-temurun. Mungkin sebab itulah kalau korang perasan, ia turut menjadi sebahagian daripada pakaian penting seorang sultan atau Raja Melayu sehingga hari ini. Ianya umpama kad pengenalan. Orang akan tahu dari mana pemilik itu datang dan pangkatnya. So, sampai sini sajalah video kali ini. Kalau korang nak tahu sejarah panjang keris ni, korang boleh komen kat bawah. Saya akan buat video khas untuk sejarah keris. Dan macam biasa, kalau korang suka, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.